Salam sejahtera semua murid. Hari ini kita akan belajar bab 7, ketaksamaan linear. 7.2.3 menyelesaikan ketaksamaan linear serentak dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita lihat soalan ini. Selesaikan setiap ketaksamaan linear serentak yang berikut. Okey, di sini kita ada dua ketaksamaan linear. Yang pertama, X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Dan satu lagi adalah X kurang daripada atau sama dengan 3. Okey, jadi kita ada dua ketaksamaan linear. Okey, kita lihat ketaksamaan yang pertama, iaitu X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Okey, langkah pertama murid, kita bulatkan nombor yang ada. Okey, iaitu negatif 2 dan 3. Mana satu nombor yang lebih kecil murid? Negatif 2 atau 3? Ya, betul. Pandai murid. Yang kecil di sini adalah negatif 2. Jadi negatif 2 kita tuliskan di sebelah kiri. Dan 3 kita tuliskan di sebelah kanan. Okey, kita lukiskan satu garis nombor, anak panah di sebelah kiri dan kanan, satu garis pendek untuk nombor yang pertama yang paling kecil dan satu lagi garis yang pendek untuk nombor yang lebih besar. Ini langkah pertama. Okey, langkah kedua. Kita lihat yang pertama, negatif 2. Okey, ini negatif 2, garis negatif 2. Kita lukiskan satu bulatan kecil. Okey, sekiranya ada tanda sama dengan, kita perlu hitamkan bulatan ini. Okey, kita lorekkan ya, kita hitamkan bulatan itu. Kemudian kita lihat anak panah menunjukkan ke kanan. Jadi kita lukiskan satu garis lurus menghala ke kanan dan labelkannya sebagai X lebih besar atau sama dengan negatif 2. Boleh murid? Okey. Sekarang kita lihat ketaksamaan yang kedua. Di sini nombor 3 ada sama dengan. Jadi nombor 3, okey. Nombor 3 kita bulatkan. Oleh kerana ada sama dengan, kita hitamkan. Okey. Kemudian anak panah menunjuk ke kiri. Anak panah menghala ke kiri. Jadi kita lukiskan satu garis lurus. Okey, labelkannya sebagai X kurang daripada atau sama dengan 3. Okey murid. Okey, kemudian ni negatif 2. Kita buat satu sempadan. Negatif 2. Kita buat satu sempadan untuk 3. Okey, jadi kita akan ada 3 kawasan. Kawasan A, bahagian ini semua. Okey, kemudian kita akan ada kawasan B, semua ni. Dan kita ada bahagian C, kawasan C sebelah sini ya. Okey, cikgu nak tanya, di kawasan mana ada 2 garisan murid? Kawasan A ada 1 garisan saja. Kawasan B ada 2 garisan. Kawasan C ada 1 garisan. Jadi kita lihat kawasan yang ada 2 garisan iaitu kawasan B ya, kawasan B ya. Okey. Jadi kawasan B start daripada negatif 2 hinggalah ke 3. Jadi penyelesaiannya adalah tuliskan negatif 2, tuliskan 3, X di bahagian tengah. Okey. So X 3 di sebelah kanan. Jadi simbolnya adalah kurang daripada atau sama dengan. Untuk yang sebelah kiri ni, kita ikut anak panah yang sama. Menghala ke kiri juga. Okey, menghala ke kiri. Semua menghala ke kiri. Okey? Jelas murid? Okey, so kalau kita lihat yang ni, kalau ni negatif 2, sebelum negatif 2 adalah negatif 1. Kemudian sifar. Kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi penyelesaian untuk ketaksamaan linear ini adalah X sama dengan negatif 2. Oleh kerana
Okey, 3. Kalau hitam termasuk. Kalau bulat sahaja dalamnya tak ada isi apa-apa, tak termasuk. Jadi ini adalah jawapan untuk soalan ini. Jadi X, nilai-nilai yang mungkin untuk X adalah negatif 2. X boleh negatif 1, boleh sifar 1, 2 atau 3. Boleh murid? Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, sama. Nombor yang kecil yang mana? Kita ada sifar, kita ada 4. Sifar kecil jadi kiri. 4 besar jadi sebelah kanan. Okey. Kemudian ada sama dengan. Jadi kita buat satu bulatan, kita lorekkan. Hitamkan. Okey. Kemudian anak panah ke kanan. So, ke kanan. Labelkan. X lebih besar atau sama dengan sifar. Okey, kita lihat yang kedua. Okey, ada sama dengan. Jadi, 4 ni kita perlu hitamkan. Okey, anak panah ke kiri. Labelkan X kurang daripada atau sama dengan 4. Okey, ni sifar. Kita buat sempadan. Kita ada kawasan A, kawasan B, kawasan C. Okey, so kawasan mana ada 2 garisan? Betul murid, kawasan B ada 2 garisan. Jadi, 2 garisan tu adalah melibatkan nombor sifar dan nombor 4. Jadi, sifar 4, tengah-tengah X. Okey, kemudian kita lihat. Untuk 4 ni 4. Simbolnya adalah kurang daripada atau sama dengan. Jadi yang ni pun kena ikut simbol yang sama. Kalau kat sini hitam, ada tanda ketaksamaan kurang daripada atau sama dengan. Okey? Jadi ni sifar. So 1, 2, 3, 4. Jadi penyelesaian untuk soalan ini adalah X sama dengan sifar termasuk sebab hitam kan. Jadi sifar 1, 2, 3, 4 juga termasuk sebab dia hitamkan. Okay, so ini jawapan untuk soalan nombor 2. Jelas murid? Okay, marilah kita lihat soalan nombor 3. Okay, sama. Mana satu nombor yang kecil? 2 atau 6? Betul, 2 adalah lebih kecil. Jadi 2, di sini 6. Kemudian, kita lihat. Ada sama dengan. Jadi, bulat, hitamkan. Anak panah ke kiri. X kurang daripada atau sama dengan 2. Kemudian 6. 6 juga ada sama dengan. Jadi, hitamkan. Okey. Anak panah menuju ke kiri. X kurang daripada atau sama dengan 6. Okey, kita buat sempadan. Sempadan dekat 2, sempadan dekat 6. Okey, kawasan mana ada 2 garisan? Kawasan A, kawasan B, kawasan C. Kawasan mana ada 2 garisan? Ya betul, kawasan A ada 2 garisan. Jadi, hanya melibatkan nombor 2 saja. Okey, jadi kita tuliskan X, kita tuliskan nombor 2. Kalau kita lihat nombor 2, simbolnya, simbol ketaksamaan adalah kurang daripada atau sama dengan. Betul kan? Ni semua ke kiri. Kalau ke kiri, ini adalah kawasan kurang daripada atau sama dengan. Jadi jawapannya boleh 2. Kurang daripada 2, 1. Boleh sifar. Boleh negatif 1. Boleh negatif 2 dan seterusnya. Jadi X sama dengan, kita boleh tuliskan negatif 1, sifar, 1, 2 dan seterusnya. Okey, boleh murid? Okey. Yang contoh ni kita bagi beberapa nombor pun boleh, cukup dah Okey. Next kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 murid. Okey, kita ada nombor negatif 3. Kita ada 1. Mana satu lebih kecil? Sudah tentu nombor negatif ini lebih kecil daripada nombor positif. Okey. Kemudian
kemudian kita lihat sini tak ada tanda sama dengan. Jadi kita buat satu bulatan, tak perlu lorikkan. Okey, anak panah ke kanan. Kita lukiskan satu garis lurus ke kanan. Labelkan X lebih besar daripada negatif 3. Kemudian nombor 1 juga tidak ada sama dengan. Jadi tak perlu lorikkan. Lukiskan satu bulatan. Okey, anak panah ke kiri. Jadi kita lukiskan satu garis lurus ke kiri. X kurang daripada 1. Okey, kemudian kita buat sempadan untuk negatif 3, sempadan untuk 1. Jadi kita ada kawasan A, kita ada kawasan B dan kawasan C. Okey, kawasan mana ada dua garisan? Betul murid, kawasan B ada dua garisan. Jadi nombor yang terlibat adalah negatif 3 dan 1. Jadi kita tuliskan negatif 3, tuliskan 1, X di tengah-tengah. Okay, kalau X dengan 1, ini simbolnya kurang daripada. Jadi yang ini pun kita kena ikut arah yang sama. Okey, tak hitam kan? Jadi tak ada sama dengan, tak ada sama dengan. Jadi, apakah nilai yang mungkin untuk X? Okey, so negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar 1. Jadi, negatif 3 oleh kerana tak dihitamkan, negatif 3 tak termasuk. Jadi, kita mula dengan negatif 2, negatif 1 dan sifar. 1 juga tidak termasuk kerana tidak dilorikkan. Okey. Okey, kita lihat soalan nombor 5 murid. Okey. X kurang daripada atau sama dengan 6. Jadi macam biasa kita bulatkan nombor 6, kita bulatkan sifar. Okey, yang mana satu nombor yang lebih kecil? 6 atau sifar? Okey, sifar kan? Jadi kita tuliskan sifar di sebelah kiri dan 6 di sebelah kanan. Okey, kemudian kita lihat sifar ada sama dengan. Jadi kita lukiskan satu bulatan, kita perlu lorikkan. Kemudian anak panah menghala ke kiri. Jadi terlukis garis ke kiri. X kurang daripada atau sama dengan sifar. Okay, kita lihat yang satu lagi 6. Okay, ada sama dengan. Jadi kita perlu lorikkan. Okay, anak panah ke kiri. Labelkan X kurang daripada atau sama dengan 6. Okay. Sekarang kita buat sempadan untuk sifar, sempadan untuk 6. Kita ada kawasan A, kita ada kawasan B, kita ada kawasan C. Okey, kawasan mana ada dua garisan? Betul murid. Bagus. Kawasan A ada dua garisan. Jadi nombor yang terlibat adalah sifar sahaja. Jadi X dengan sifar, X dengan sifar, simbol apa kita perlu guna? Kurang daripada atau sama dengan. Betul murid? Jadi, apakah penyelesaian untuk X? Okey. Oleh kerana sifar dilorikkan, jadi sifar termasuk. Koma. Okey, so kurang daripada sifar, kita akan ada nombor negatif 1, nombor negatif 2, nombor negatif 3 dan seterusnya. Jadi, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Okey, jelas murid? Okey, kita lihat soalan nombor 6. Okey, nombor yang terlibat adalah sifar dan juga 5. Okey, nombor yang kecil adalah sifar, nombor yang besar adalah 5. Okey, sifar ada sama dengan, jadi kita perlu lukiskan satu bulatan dan hitamkan. Anak panah ke kanan, kita lukiskan satu garis lurus ke sebelah kanan. Labelkan sebagai X lebih besar atau sama dengan sifar. Kemudian untuk 5, oleh kerana tidak ada tanda sama dengan, kita hanya lukiskan satu bulatan, tak perlu lorikkan. Anak panah ke kiri, kita lukiskan anak panah ke kiri, kita labelkan sebagai X kurang daripada 5. Okey, kita lukiskan sempadan untuk sifar, kita lukiskan sempadan untuk 5. Okey, jadi kita ada kawasan A, kita ada kawasan B dan kita ada kawasan C. Kawasan mana ada dua garisan? Pandai murid, kawasan B ada dua garisan. Jadi nombor yang terlibat adalah sifar dan 5. Jadi kita tuliskan sifar, kita tuliskan 5, kita tuliskan X di bahagian tengah. Okey, kita lihat 5 dan X, simbol yang terlibat adalah kurang daripada.
Jadi untuk sifar, kita lihat tanda yang sama, anak panah yang menuju ke kiri, ke kiri, ke kiri. Oleh kerana sifar ini dihitamkan, jadi kena tambah tanda sama dengan. Jadi kita ada sifar, so 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi penyelesaian untuk soalan ini adalah X sama dengan sifar termasuk sebab dihitamkan. Jadi sifar termasuk 1, 2, 3, 4. Okey, 5 tak perlu tidak dihitamkan. Bila sifar 5 tidak dihitamkan, jadi 5 tidak termasuk. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan sifar 1, 2, 3 dan 4. Okey, kita lihat soalan nombor 7. Okey, sama. Kita ada 8, kita ada negatif 1. Mana satu lebih kecil? Ya, negatif 1 lebih kecil dan 8 lebih besar. Jadi, untuk negatif 1, simbolnya tidak ada sama dengan. Jadi, kita hanya bulatkan anak panah ke kanan. Jadi, kita lukiskan garis lurus ke kanan. Kita labelkan X lebih besar daripada negatif 1. Okey, kemudian kita lihat untuk nombor 8 ada sama dengan. Jadi untuk 8 ni kita kena lukiskan satu bulatan dan kita perlu hitamkan. Okey, anak panah menuju ke kiri. Jadi kita lukiskan satu anak panah menuju ke kiri. Kita labelkan X kurang daripada atau sama dengan 8. Kita lukiskan sempadan untuk negatif 1. Kita lukiskan sempadan untuk 8. Jadi kita ada kawasan A, kawasan B dan kawasan C. Kawasan mana ada dua garisan? Ya, kawasan B ada dua garisan. Jadi nombor yang terlibat adalah negatif 1 dan juga nombor 8. Jadi kita tuliskan negatif 1, 8, X di tengah-tengah. Okey, X dan 8 ni kita tengok simbolnya kurang daripada atau sama dengan. Jadi yang satu lagi pun anak panah mesti ke kiri. Oleh kerana tidak ada sama dengan, kita tak perlu tulis sama dengan. Okey. So, apakah penyelesaian yang mungkin? Yang negatif 1, sebelum negatif 1 adalah sifar, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi penyelesaian yang mungkin adalah X sama dengan negatif 1 tak perlu tulis sebab bulatan ini tidak dihitamkan. Jadi nombor yang seterusnya adalah sifar, koma. Okey, cikgu tertinggal nombor 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 termasuk tak? Ya, 8 termasuk sebab dihitamkan. Jadi, koma 8. Jadi, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 7 ya murid. Okey, kita lihat soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Okey, dia berbeza sedikit ya murid. Okey, kita ada dua kertas samaan yang telah digabungkan. Kita lihat kertas samaan yang boleh nampak jelas di sini, iaitu X lebih besar atau sama dengan 5. Okey, satu lagi kita ada X, kita ada nombor 9. Okey, kita baca X ni dekat sini kan. X ni dia satu titik. 9 ni 2 titik. Jadi X ni kurang daripada 9. Okey, simbolnya kalau 9 lebih besar daripada X, maka X kurang daripada 9. Boleh murid? Okay, so sekarang bila macam ni, macam biasalah. Kita ada nombor 5, kita ada nombor 9. Mana satu nombor kecil? Okay, 5 nombor kecil, 9 nombor besar. Okay, untuk 5, kita perlu hitamkan sebab dia ada simbol sama dengan anak panah ke kanan. Jadi kita lukiskan anak panah ke kanan. Kita labelkan X lebih besar atau sama dengan 5. Okey, untuk soalan yang kotak samaan yang satu lagi 9. Oleh kerana tidak ada sama dengan, kita hanya bulatkan. Kemudian anak panah ke kiri. Okey, labelkan X kurang daripada 9. Okey, lukiskan sempadan. Lukiskan sempadan. Kita ada kawasan A, kawasan B dan kawasan C. Kawasan B ada dua garisan.
Jadi nombor yang terlibat adalah 5 dan 9. Jadi kita tuliskan 5, X di tengah, 9 di kanan. Okey, kita lihat yang 9 ini. Untuk 9, simbol ketaksamaan adalah kurang daripada. Anak panah kena ke arah yang sama, ke kiri. Untuk 5 ada sama dengan, sebab dia hitam kan. So, kita letak simbol sama dengan. Jadi, ini jawapannya. Jadi, penyelesaian yang mungkin X sama dengan, okey, nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey, nombor 5 termasuk sebab dihitamkan. Jadi 5, 6, 7, 8, 9 tak perlu tulis sebab 9 ni tak dihitamkan. Jadi jawapannya adalah 5, 6, 7 dan 8. Okey, kita lihat soalan nombor 9. Okey, sama juga. Kita ada dua ketaksamaan. Kita lihat yang pertama ini adalah Y kurang daripada 4. Yang kedua adalah Y. Okey, kita terbalikkan ya. Okey, kalau sifar kurang daripada atau sama dengan Y, jadi Y lebih besar daripada atau sama dengan sifar. Okey, nombor sifar dan 4 mana satu kecil? Okey, sifar lebih kecil, 4 lebih besar. Okey, jadi kita lihat yang pertama, Y kurang daripada 4. Okey, ni 4. Kita lukiskan satu bulatan. Oleh kerana tidak ada sama dengan, tak perlu hitamkan. Okey, anak panah ke kiri. Okey, labelkan Y kurang daripada 4. Okey, kemudian kita lihat yang satu lagi untuk sifar. Oleh kerana ada sama dengan, maka kita perlu hitamkan dia. Okey, anak panah ke kanan. Okey, labelkannya sebagai Y lebih besar atau sama dengan sifar. Kita lukiskan sempadan untuk sifar, sempadan untuk 4. Ini kawasan A, kawasan B dan kawasan C. Okey, kawasan A ada 2 garisan. Jadi nombor yang terlibat adalah sifar dan 4. Jadi sifar 4 tengah-tengah Y. Okey, Y dengan 4 simbolnya adalah kurang daripada. Jadi anak panah perlu ke kiri. Sifar tidak ada sama dengan. Okey, 4 tidak ada sama dengan, tetapi sifar ada sama dengan sebab dia hitam kan. Jadi kita letak simbol ketaksamaan ini mesti ada sama dengan. Boleh murid? Okey, jadi apakah penyelesaian yang mungkin untuk Y? Okey, ini sifar 1, 2, 3, 4. Sifar bulatan ini dihitamkan, jadi sifar termasuk 1, 2, 3, 4 tak masuk sebab 4 ni bulatannya tidak dihitamkan. Jadi jawapannya adalah Y sama dengan sifar 1, 2 dan 3. Okey, kita lihat soalan nombor 10. Soalan nombor 10, okey. Okey, dia berbeza sikit murid sebab sekarang ni dia ada X tambah 2 lebih besar daripada 4. Jadi kita nak X sahaja. Jadi X lebih besar daripada 4 tambah 2 pindah ke kanan akan menjadi tolak 2. Jadi kita akan dapat X lebih besar daripada 4 tolak 2, kita akan dapat 2. Okey, jadi ini ketaksamaan yang pertama. Okey, ketaksamaan yang kedua, 4X kurang daripada atau sama dengan 20. Ini adalah darab 4 darab X. Jadi kalau kita nak X sahaja, kita perlu bahagi dengan 4. Jadi kita akan dapat X kurang daripada atau sama dengan 5. So, ini ketaksamaan yang kedua. Okey. So, kita ada nombor 2, kita ada nombor 5. Nombor 2 lebih kecil daripada nombor 5. Okey. Kemudian 2 tak ada sama dengan, jadi bulatkan sahaja. Anak panah ke kanan. Okey, labelkan sebagai X lebih besar daripada 2.
Okey, untuk 5 ada tanda sama dengan. Jadi kita perlu hitamkan 5. Anak panah ke kiri. Jadi kita lukiskan anak panah ke kiri. Okey. X kurang daripada atau sama dengan 5. Okey, itu lukiskan sempadan. Lukiskan sempadan. Kita ada kawasan A, kawasan B dan kawasan C. Okey, kawasan B ada 2 garisan. Jadi nombor yang terlibat adalah 2 dan 5. Jadi tuliskan 2, X di tengah. Okey, 5. Okey, 5 dengan X ni simbolnya adalah kurang daripada atau sama dengan 5. Jadi ini pun anak panah mesti tuju ke kiri. Oleh kerana untuk 2 tak hitamkan, jadi tak perlu sama dengan. Jadi jawapan yang mungkin adalah X sama dengan K2, 3, 4, 5. K2 tak termasuk sebab tak dihitamkan. Jadi kita tuliskan nombor 3, nombor 4. 5 termasuk sebab dihitamkan. Jadi jawapannya adalah X sama dengan 3, 4 dan 5. Okey murid, selamat menjawab soalan latihan yang cikgu akan berikan ya. Okey, see you. Thank you. Bye-bye.